kita akan bersama dengan Robi Sultan, insyaAllah. Beliau juga merupakan tubuh saya, insyaAllah. Tubuh saya ni lama dah kata asal ni. Belah tahun insyaAllah. Jadi saya dengan yang pertamanya saya nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana malam ni saya tengok ramai remaja-remaja yang di malam ini. Bukan senang nak tarbiyah remaja ni. Mudah-mudahan remaja-remaja yang ada dalam sekali lah jemaah kita ni, mudah-mudahan sentiasa diberi kekuatan, beri petunjuk dan hidayah supaya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhir hayat kita, insya-Allah. Amin. Dan saya dengan segala hormatnya mempersilakan Sahibul Fadilah, tuan guru saya Al-Fadil Ustaz Azhar Idus dalam program bicara ilmu pada malam ini, insya-Allah. Dan saya sekali lagi segala hormat. Dan saya nak kesempatan sikit sini, Pak Ustaz baru pertama kali datang ke masjid ini, dan juga guru-guru yang bersama dengan Ustaz, saya mengucapkanlah selamat datang ke masjid Al-Qurbun. Dan saya seterusnya dengan segala hormatnya mempersilakan saya Fadilah Al-Fadil Ustaz Idus yang akan bicara, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sangat kita muliakan tuan pengerusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan. Seterusnya yang kita muliakan seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa masjid, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian. Kita panjatkan syukur ke hadratillah SWT dengan limpah dan kurnia kita dapat berkumpul pada malam ini dalam suatu majlis yang mudah-mudahan bermanfaat untuk hidup kita dalam dunia, insya-Allah menjadi suatu saham akhirat yang akan menguntungkan kita pada hari kita dibawa bertemu dengan Allah di yaumul jaza nanti, insya-Allah. Jadi macam biasalah dua sesi kita akan tazkirah dulu, kemudian kita akan menjawab soalan. Siapa yang ada nak bertanya soalan boleh tulis atau ke depan, dan siapa yang tak pandai menulis boleh tanya dengan lisan. Bila kita mari ke masjid macam malam ini, kalau kita tahulah nilainya, kita nak mari sama-sama. Nak mari sama, nak mari pulak, nak mari pulak, nak mari pulak. Banyak kelebihan sebenarnya orang yang mari masjid. Sama ada dia mari saja je nak iktikaf atau dia mari nak semayang. Sekurang-kurangnya kita macam biasalah mari nak semayang. Apatah lagi kalau ada majlis ilmu dalam masjid. Yang pertama, siapa-siapa pun nak mari masjid dia berwuduk. Sama ada dia berwuduk di rumah atau dia berwuduk di masjid. Itu satu. Sebab kadang-kadang kita ambil wuduk dan berwuduk itu berlalu gitu tanpa kita sedar bahawanya kita sudah melakukan suatu amal yang sangat tinggi nilai. Betul tak? Kita ambil kita lepas 3 kali, tangan 3 kali, bau. Bagi ambil wuduk bagi. Padahal dia suatu amal yang sangat tinggi nilai di sisi Allah. Sehingga disebutkan bab wuduk saja hadisnya ratus hadis. Lepas tu kita kalau berkesempatan ni musim Covid dah, kita bersalam-salaman. Ataupun dia bersalam dulu, jumpa luar tu baru masuk ambil wuduk. Tak apalah. Itu satu amalan besar tu. Bersalaman tu. Kemudian semayang.
Jadi paling kurang 3 ni. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa wa fi riwayatin ma lam yatafarraqa aw kama qala. Tidak ada 2 orang Islam yang berjumpa keduanya. Dia dua-dua orang ni Islam, lalu dia berjumpa, fayatasafahani, lalu keduanya berjabat tangan gini. Dalam kitab Adabul Musafahat, sama ada 2 belah atau sebelah, pecek, dok pecek, atau dia buat tepuh gitu. Kalau gini tak tahu lah. Buat tepuh gini je. Nampak tak? Dia panggil orang ini musafahat. Dia telah melakukan satu adab yang mulia, musafahat, satu sunnah. Tak kira di mana pun kita nak ceritakan ni, kaitannya mari masjid. Mari masjid, dua-dua beragama Islam, fayatasafahani, pak dia pegang itu. 2 belah atau sebelah. Illa, melainkan ghufira. Nabi kata ni, bukan Facebook. Rasulullah yang sebut. Nabi dia tak cakap Melayu. Kalau kata melainkan diampunkan, itu bukan hadis, itu terjemahan. Nak royak Kalau terjemah bukan hadis, kalau terjemah bukan ayat Quran. Ayat Quran bahasa Arab, hadis mesti teks Arab, itu hadis. Bila terjemah bukan, itu balik bahasa dia panggil. Jadi Nabi kata mana, bila bertemu 2 orang Islam lalu berjabat tangan ini, tak kira lelaki puan, seorang cek, seorang besar, seorang tua, seorang muda, dua-dua tua, dua-dua muda, atau sama-sama budak-budak, illa malaikat ghufira, diampunkan lahuma, bagi kedua orang tadi. Hak Allah dulu pun ampun, hak Allah kediang sambut pun ampun. Jadi bila pak bersalang itu ghufira, ampun. Maksud ampun ini dalam kitab-kitab syarah hadis, dosa dia hak dia buat kan ditulis lama ni. Daripada kita zaman balik itu kan tulis 3 lori sehari, ada boleh 3 bank sehari, hari baik sikit 2 kereta lebih dosa. Hari parak 2 tiga kapal kargo sehari, bahan dosa. Betul tak? Potong. Mana? Malam yatafarraqa, selama belum lagi cabut tangan. Itu tafsiran yang pertama. Belum lagi lepas tangan, potong. Potong apa? Potong dosa. Bukan potong bering, potong dosa. Dan tafsiran yang kedua, sebelum 2 orang tadi berpisah, membalik takenung, aku balik takenung. Lepas dah tangan, tapi duduk dekat lagi. Potong lagi, potong. Pak, berpisah keduanya, ting, berhenti potong. Jadi kadang-kadang dance guni potong. Ada orang dance kelo, ada orang dance kapal, suti bukit. Tak kira lah, batu biar banyak. Lepas tu jangan sombong kalau orang nak salam. Tapi musim ini dia lain je viral. Tak? Salam pun kena kecang. Musim gini, salam tak boleh, jarak kurang 1 cm. Dengan semeter kena kok 1000. Pokok lah ni. Ni macam pakai topeng ni, bila nak habis pakai topeng. Dulu ingat tahun 90-an. Kena tangkap seorang budak. Dia pakai topeng motor. Kalau naik motor kan dia pakai topeng, tak mudah debu muka, baru dia masuk helmet, topi keledar. Dia buang helmet lagi, yang nak itu dalam peng, tak ingat nak buang topeng, kena igat. Berandong bagi bala. Itu 90-an. Leni dah akan topeng 1000 ni. Masuk dalam bank. Jadi balik paih habis dah. Siapa punya kuasa? Allah, kun fayakun. Supaya apa? Supaya kita ambil iktibar. Ampun dosa kedua-duanya. Malam yatafarraqa qabla an yatafarraqa, sebelum bercerai. Mana bercerai tangan atau bercerai tubuh. Jadi dalam hadis ni
Nabi tak kata jumpa ni di mana. Yang takia ni saja bertemu. Temu bawah sejid, temu belakang sejid, temu selepas semayang, temu sebelum semayang. Nah, temu dekat wadang wala, jumpa dekat kedai jual, jumpa patah kau anda. Ya, bila berjabat salam, ghufira ni asalnya kata ulama ghafarallah, Allah ampun. Ya, di bina majhul tu lil maklum. Kalau orang ngaji nahu. Nah, maklum dah siapa yang berikan ampunan? Allah je boleh ampunkan. Jadi tak sebut Allah pun kau tahu dah. Diampunkan maknanya Allah mengampunkan dua orang yang berjabat salam tadi bila sejid kapun ibu kita ni selama lam yatafarraqa, sebelum berpisah. Itu kelebihan lagi. Dah kalau kita duduk congok di rumah nak salam apa dia? Kita duduk congok di rumah, duduk dapur, dah bini kita mari dapur je salam. Dah. Kita nak naik atas, bini nak turun bawah, dia bawah kat tangga, salam. Allahumma salli. Ada? Tapi kalau kita mari masjid, kita jumpa kawan yang kita tak jumpa, kita berjabat salam. Ampun dosa. Ampun dosa tu kita nak. Siapa sini tak ada dosa? Dia manusia ni lahir tak ada dosa. Nabi kata kullu maulud yuladu alal fitrah. Semua bayi lahir tak ada dosa. Tapi bila dia besar, dia mengumpul dosa. Siapa sini tak ada dosa? Tujuan saya tanya ni, kalau ada lepas semayang lagi saya nak selfie dengan dia. Kan senang nak cari tak? Nak selfie orang tak ada dosa. Nak? Tak ada. Akak tangan, aku tangan mikrofon kepala. Tak ada. Biarlah kita ni berasa berdosa. Itu tanda orang baik. Orang baik ni orang yang berasa tak molek. Kalau berasa betul orang tak pakai tu. Orang tanya, tak orang baik kau ni? Orang baik ni orang berasa tak baik. Betul. Dia orang jahat, orang berasa baik. Tu dia. Ulama sufi ni dia halus sikit. Ni. Kalau gorek kalang kau tak patah. Halus ke gorek. Itu sufi. Kalau pakai khauk tu dia pak patah halus. Berasa berdosa, tanda Tuhan sayang. Berasa tak pakai, tanda Tuhan nak suruh kita jadi baik. Berasa tak kena macam orang lain molek, kita berasa kurang, kita amal ibadat. Orang lain berasa berjuruh, kita berasa macam tak berjuruh je lebih daripada orang lain, tak moleknya kita. Tanda nak jadi baik itu. Dalam hadis yang lain, iza aradallahu bi 'abdihi khaira, bila Allah hendak seorang hamba itu jadi baik, basarahu bi ayubi nafsi au kama qala. Allah jadikan orang itu nampak huduhnya sendiri. Jadi yang pertama jabat salam. Tapi ni macam-macam pula. Tak boleh jabat salam pula pas mayang bid'ah. Nampak tak? Bid'ah lah macam-macam peseng ni. Pelik dia tengok ustaz-ustaz ni macam minum arak mengajar. Nampak tak? Macam mabuk todi. Ustaz bi mabuk todi. Sibuk nak mengajar habis jadi balah habis orang. Lepas mayang tak boleh jabat salam bid'ah, Nabi tak suruh. Baca Yasin malam ni 10 Syakban masuk neraka pula dah. Pening Tok Imam dah. Tok Imam pandang ni. Dah 40 tahun dah baca Yasin. Sebab lagi. Pasal apa? Pasal ada ustaz-ustaz mabuk tadi ni. Mereka ni tak faham tugas ustaz. Ustaz bukan buat keluar hukum. Ustaz ni menyampaikan pandangan-pandangan ulama, besar-besar ulama muktabar yang orang awam tak reti nak ambil pandangan itu daripada kitab-kitab besar-besar. Itu tugas ustaz, ambil pandangan-pandangan itu sampaikan pada orang awam. Ni dak. Ustaz sampaikan pandangan dia sendiri, kepala otak dia. Batu 10 ustaz, 10 hukum tu baik. Faham? Jadi Nabi kata ma min muslimaini yaltaqiyani, mana-mana dua orang Islam yang bertemu keduanya, tak kira bertemu di mana. Tak ada orang boleh nak tahqiq kat mana, tak ada. Dia mutlak. Temu lepas mayang, temu belum mayang, temu bila kalau temu pada wala, temu kat main snooker, temu jabat apa benda MB anda lah, temu depan rumah MPKK. Umum. Jadi sebelum semayang boleh berjabat salam, lepas semayang boleh berjabat salam. Tak usah pakai abuah bid'ah itu bukan ulama. Itu orang gila namanya.
sejabat salam. Jabat salam balah pula. Ni kata tak boleh dua belah. Biar tak kena tak boleh sebelah, kena dua belah. Balah pula. Ni cari pasal belaka. Ulama tak cara gitu. Ulama kata sebelah boleh, dua belah boleh. Sebelah boleh, dua belah boleh. Cuma ada fuqaha kata setengah lah. Makruh berjabat tangan sebelah tangan dengan menggunakan sebelah kiri belaka. Itu ada pandangan. Hak ni ala kiri, hak ni ala kiri. Mereka kedua-dua tu tangan kiri belaka je ada. Hak belah ni kudung, gebah mak repik hari tu. Tu lain. Tangan kanan ada, kiri ada. Bersalang sebelah dengan kiri. Ada pandangan ulama fiqh makruh. Tu je. Ada pun kata sebelah makruh tak ada. Harus. Harus dua belah pun boleh, sebelah pun boleh. Nampak? Lepas tu lepas salam ambil tangan bubuh atas dada. Boleh. Apa sebab? Kerana memuliakan orang itu. Apa tujuan gitu? Sunat, boleh pahala. Ambil tangan letak di dada bukan sunnah, kerana tak tercatat dalam hadis. Tapi bila berniat nak memuliakan orang itu, lepas salam kita ambil tangan, kita letak atas dada. Apa adatnya pada budaya di orang sini? Maksudnya kita muliakan orang ini, boleh pahala pula. Itu ulama. Kalau jenis minum tadi ni buah tangan sini haram. Kalau buah kat kepala haram. Mana haram buah kat kepala? Allahumma salli ala Muhammad buah atas kepala. Apa tanda? Memuliakan. Hukumnya harus bila ada niat memuliakan orang, pahala. Lain tak punggung baru ulama marah. Faham? Itu menghina orang. Tak? Hati-hati kalau ustaz-ustaz hak mabuk lagu tu. Dah seorang ingin ngajar lah kalau boleh. Jadi pening habis orang. Dah seduk bala benda luah. Dia mula-mula ngaji fiqh ni memang rasa gespek. Orang lain tak betul aku. Baru aku tahu kalau gitu orang lain tak betul ke. Dah mula-mula. Dan belajar banyak ke. Luahnya ilmu. Waktulah apa-apa niat biar betul kerana-Mu ya Allah. Bila tidak kerana Allah mengaji, walau boleh ilmu penuh dada, tidak dapat beri manfaat pada orang lain. Orang dari tupang dia. Apa saja niat tak betul, bunuh kerana. Boleh negeri pun tak jadi ke molek. Kenapa? Kerana niat tidak betul. Boleh bini comel dah, ngetudung labuh, jibak labuh, jadi tak berjuah kot. Apa? Niat tidak betul. Niat betul. Biar comel. Bila niat betul, ada pertolongan Allah. Yang kedua, siapa sejid dia ambil wuduk. Ada satu hadis, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu. Barang siapa yang mengambil wuduk, dia ambil wuduk, ambil kolah, ambil sejid, ambil rumah. Nak mari sejid nak dengar nak semayang atau nak mari majlis ilmu ni. Fa ahsana wudu'ahu. Dia cantikkan wuduknya. Apa makna cantikkan wuduk? Maknanya dia punya kolah dia pasang rozet hak baru kan. Kelakuan dia ambil wuduk itu mengikut sunnah. Kata ulama, mulakan dengan bismillah dan basuh tangan dan berqamah dan istinsyak. Basuh muka 3 kali dengan rata, basuh tangan sampai ke siku, kemudian ada ghurrah muhajjalun lebih pada kerak bau, basuh kaki sampai ke betih. Dan buatnya 3 kali, salasa, itu panggil ahsana wudu. Orang panggil tahsinil wudu, mengelokkan bagi wudu. Saqatat khatayahu min kulli jasadi au kama qala, keluarlah, jatuhlah, gugurlah dosa-dosanya daripada sekalian badan. Gugur dosa. Tadi salam, gugur dosa dah. Faham tak lagi? Cabut dosa. Siapa kalah, badi ambil wuduk pula, gugur pula dosa. Nampak? Tu. Tapi kita tak berasa gugur dosa, tak berasa apa. Lepah, bau naik. Tak ada doa, tak ada apa dah. Kira bagi anak sah saja. Rugi tak kita? Rugi Orang panggil bahasa tak tahu benda. Ambil wuduk tak tahu kehala. Tidak tertik kening orang panggil.
Nah, kena faham, aku sedang melakukan satu amalan wuduk, amalan yang sangat bernilai di sisi Allah. Ampun dosa, tadi salah ampun dosa, wuduk ampun dosa pula. Hari kiamat kat gini, Rasulullah dia tak dang dengan kita. Dia dang dengan sahabat Nabi. Dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman. Dia dang dengan Abu Hurairah dan Sa'ad bin Abi Waqqah. Dia dang dengan Ibnu Mas'ud. Dia dang dengan Abdullah bin Abbas. Dan lain-lain sahabat tu dia dang, dia kenal. Dah kita ni dia kenal tak ni? Tak duduk apa ni bong ni? Tak duduk gong masih. Nabi kenal tak muka kita? Nabi cerita tentang kolam Kausar. Kolam Kausar ni kolam yang besar yang Allah berikan kepada Rasulullah. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami beri kepada kamu ya Muhammad al-Kausar. Kolam yang sangat besar yang orang akan minum air, umat Nabi minum air dari kolam itu sebelum masuk syurga. Jadi pendek cerita, Nabi kata, aku tunggumu wahai sahabatku di kolamku. Aku tunggumu di nu. Faham lagi? Jadi sahabat pun tak apalah, seronoklah dengar Rasulullah tunggu dia ramai-ramai boleh jumpa Nabi di kolam kat gini. Seorang sahabat bertanya, umatmu yang akan datang? Sebab Nabi kata Nabi akan panggil. Nabi Musa panggil umat dia, Nabi Nuh panggil umat dia, Nabi Muhammad SAW panggil umat dia. Sahabat kami ni hak dak siang malam dengan mu kenal boleh panggil. Wih mari. Nah, Nuh akan datang. Ni zaman kita 1400 tahun lebih dah jarak dengan kewawatan Nabi SAW. Nabi kenal dah kita ni. Ada cenering, ada akar-akar, ada si papak. Ada kapur laut, Belugo, Kuala Menjai. Nak kenal ke mana? Sahabat tanya. Nabi tanya balik. Kalau mu ada seekor kuda kepala putih, kudamu hitam kepala putih, kemudian kudamu ni pergi masuk dalam kuda orang lain hak hitam belaka, mu kenal tak kudamu? Nah, kepala putih. Maka begitulah aku kenal umat aku, muka mereka, tangan mereka mengeluarkan cahaya putih, min asaril wuduk, bekas ambil wuduk di dunia gitu. Tu kelebihan wuduk. Faham? Kita tak rasa lebih apa? Lepas bau tapeh bau. Dah, ini amalan yang Nabi akan cam kita, faham? Panggil kita. Dia akan panggil kita. Kok mana kenal? Kok muka. Umat lain kenalannya ikut Nabi masing-masing. Umat Nabi Muhammad SAW, muka, dua pertanggalangan tangan, telinga bekas ambil wuduk, pada kaki mengeluarkan cahaya. Nabi kata kalau kamu mampu banyakkanlah cahaya itu, maksudnya lebih luas kamu mengambil wuduk, ratakan pada anggota, lebih nyala, lebih terang di akhirat nanti. Nampak? Itu cerita akhirat daripada asabirakallah tu. Jangan buat main-main. Dah, bolehlah kita. Nabi pun panggil, no ramano bekas hak putih-putih, muka putih, mai sini belakang minum air kolam Kausar. Kolah kita ada berapa cetong? Kolah sini 5, 6, 7 kan? Tak, cetong. Nabi cerita banyak lagi lah, pendek. Bekas tempat ambil minum, ambil air di kolam itu untuk minum di padang mahsyar kat gi, aniyatuha, bekas tempat minum tu saja, kan nujum fi sama, banyaknya seperti bintang di langit. Cik Mak, bintang di langit semalam tengok. Semalam ada putih. Mu apa tidur tertang ni, cik bilang bahan tanah gitu, pening kepala gitu, berbilion-bilion bintang. Nampak banyaknya bekas minuman, air gelas, cawang, kendi, nyebok, kolek untuk minum air kolam Kausar. Sekali minum dak jadi macam Cik Mak dah muka, lawa pada hak berlakon Titanic ni. Tidak akan jadi hilang kecantikannya lepas minum kolam Kausar. Tidak akan lagi dah jadi tua, tidak akan berubah umur, tidak akan jadi jatuh, hilang nikmat yang ada dalam syurga pada tubuh badan, kekal abadi selama-lamanya. Mana? Minum air kolam Kausar.
Pasal apa mai kadang Kausar? Nabi panggil minum. Mana Nabi kenal? Ambil wuduk hari tu. Masjid ke apa ni pun. Nampak? Dia sakut. Dah kita nak balik lagu tak kata. Tak pakai rawa. Biarlah sah sekurang-kurangnya. Tawaddu'a tu makna sah. Man tawaddu'a, barang siapa mengambil wuduk dan sah wuduknya. Tapi bukan kita nak sah saja. Fa ahsana wudu'ahu. Dia ambil tu dengan cara mengelokkan wuduk, iaitu mengikut sunnah Nabi SAW, dengan bismillahnya, dengan 3 kalinya, dengan berqamarnya, dengan istinsyaknya. Gugur dosa. Saqatat khatayah. Saqatat ni makna jatuh, rebih, cabut habis. Khatayah, segala salah silap ni. Banyak kan kita mata tengok punggung orang puang pasar. Faham lagi? Dia nak beli ikan sutong tak tengok Allah punggung. Tengok pusat Hindustan joget dalam tali besing. Tengok cerita putih orang puang duk tiung, betul tak? Tu cabut. Tapi jangan pula niat. Malam ni tengok gambar lanjang tadi, lepas tu ambil wuduk. Jangan niat gitu, takut-takut dok tangga jeng gitu. Tak? Itu dah. Saqatat khatayah. Nampak? Segala salah silapnya min jasadihi kullih, daripada jasadnya kullih sekalian. Cabut habis. Hadis yang lain Nabi SAW menyebut iza tawadda'a rajulun, apabila seorang laki-laki termasuk perempuan dia mengambil wuduk, fa ahsana wudu'ahu, lalu dia pun mengelokkan wuduknya, summa yusallis salata, kemudian dia mengerjakan satu sembahyang. Nampak? Ghufira lahu, nescaya diampunkan baginya. Orang ini Tuhan ampun juga. Ma bainahu, barang yang antaranya, wa bainas salati taliha, dan antara semayang yang akan mengiringi. Maknanya kalau dapat lohor sampai ke asar apung dosa. Kalau asar sampai ke garik apung. Kalau berlaku isya sampai kepada subuh ampun. Banyaknya ampun dosa. Mana gitu banyak ngak Tuhan wi ampun dosa. Dah dosa banyak. Barang banyak kena buat ramai. Lepas orang kalau gali kubur gali seorang nampak. Haji 10 orang gali. Setengah jam siap. Haji seorang itu tukar gali tanah keras pula. Hak tukar gali tua pula. 2 kali ayam jatuh gigi tak tanah. Sekian hari 6 jam baru siap. Nolak tanang dia pula meninggal dunia lepas. Faham tak lagi? Kenapa? Bila dah banyak dosa, maka Tuhan dengan rahmatnya, dengan sifat kasih sayangnya, menawarkan amalan-amalan yang mengampunkan dosa kita. Masuk dalam sembahyang. Baca amin bersama dengan imam. Imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita amin. Nabi kata iza ammanal imamu fa aminu. Bila imam membaca amin, maka adalah kamu semua menyebut amin. Fa innahu, maka sesungguhnya, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, barang siapa yang aminnya itu, dia ucap aminnya itu bersamaan dengan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi au kama qala, akan diampunkan dosanya yang taqaddama, hak lepas-lepas daripada jamaah main patah itu, dari jamaah ikat porong itu dah ingat. Faham lagi? Dari jamaah isyak gang itu, dari macam-macam banyak curi ayam orang meleh belakang sejik, bismillah. Dalam curi-curi bismillah kau. Padahal bismillah tu sunat, ayam tu haram.
Nah, dah nak kan nak jaga sunat dulu. Nah. Tu ma taqaddama min zambihi, apa yang dosanya yang telah lalu, ghufira, Allah ampunkan. Kan? Aminnya ikut imam. Amin. Tapi tak ramai pula orang baca amin. Ni tengok kalau mayang hak baca kuat. Mayang lubuh, mayang garik, mayang isa. Tok imam dengan belakang makmum seorang dua. Belakang. Hak ramai-ramai Allah balik. Gitu. Amin tu amin bukan asal. Amin bukan zuhur tak dengar. Amin yang disuruh kuat. Pak mazhab sepakat suruh kuat ikut imam bersama. Hadis ni pada tak ada khilaf. Tak duduk diam ramai-ramai. Masuk saf 3 tak bunyi dah. Apa muda tau? Muka dah lauduh. Bodoh pula. Faham lagi? Tu mari sejik. Bukan duk main kereta rokoknya. Faham? Kena faham, pak tu kena dengar. Ni orang masuk ngajar bombol lagi. Tak bergahi, tak minat. Tidak minat orang ngajar-ngajar tu tak minat. Mari mayang isteri sekarang. Faham tu tak betul. Biar jadi betul, biar jadi comel. Faham? Macam mana kita nak suruh sama amin kita dengan amin imam? Berhajat pada pandangan kupasan ulama-ulama dalam kitab-kitab syarah hadis. Malaikat ini amin dia itu sama dengan imam. Jadi mu sama dengan imam, makna mu sama dengan malaikat. Di amin ni ada dua wajah boleh baca. Satu qasar, satu mat. Qasar ini hamzah 2 harakat, min pun 2 harakat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu qasar dipanggil, baca pendek. Satu lagi baca panjang, mat. Pandangan kebanyakan ulama mat baca panjang ni afdal. Dalam hadis katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin wa madda sautahu biha." Nabi ni bila baca amin, Nabi madda, Nabi panjangkan akan suara amin itu. Baca dengan 4 harakat atau 6 harakat. Amin. Yang paling mudah, yang panjang lah kalau kita nak ikut imam. Tapi kalau imam tu baca pendek, betul dah. Waladdallin. Amin. Itu pendek, boleh. Yang salah, amin. Itu tak ada. Itu bukan amin. Maksudnya isim fi'il amar yang maksudnya minta perkenankan doa. Sekurang-kurang amin. Itu boleh. Ada setengah imam amin. Amin tu belakang makmum tengah tunggu. Kejut gitu. Dah bila nak wafaqah, nak dapat muafakat payah. Imam pun kena pandai juga. Kalau imam mengaji, alhamdulillah dia mengaji fiqh bab sembahyang. Tapi kalau dia imam jadi imam pasal kroni, pakai masuk lah. Ada anak-anak kan buh depan. Amin gitu. Belakang buat bengong habis dah. Amin. Itu pendek. Kalau panjang amin. Ma'rif disukun. Dia begitu. Kena belajar. Tu bila kalau dak ngaji, Nabi suruh masuk jari dalam telinga. Sunat Sahih Tirmizi, Sunan Daruqutni. Ni, jari masuk dalam telinga ni. Allah, dia jadi kuat. Tapi dia ngaji tak hilang, dia pegang telinga. Nak tahu bang jaga telinga. Faham tak? Tidaklah haram, tapi itu bid'ah yang tak dapat apa-apa. Bukanlah bid'ah dalalah. Pasti tak mengaji punya masa. Orang tak suruh pegang telinga. Setengah bila pegang pipi. Kata apa pegang pipi? Sakit gigi. Okeylah kalau sakit gigi. Masukkan jari dalam telinga, dalam lubang ni. Jari telunjuk. Imam Nawawi sebut dalam Majmu', jari telunjuk. Imam Ibn Hajar Asqalani, jari telunjuk bola ni. Bak jari telunjuk boh dalam jadi kuat cakap. Tahu tak? Benda apa kalau kita tekuk telinga, kita akan cakap kuat. Tu Nabi tahu lama kita.
Lepas tu Nabi suruh orang bang, buh jarilah selinga. Tengok budak-budak kalau dia pakai Walkman, dia buh di telinga dia, ayah dia tanya cakap slow cakap kuat. Dia tengok ayah dia, lagi dah ada. Pasal apa? Buang. Oh, cakap slow. Sebab bila kita tekuk lubang telinga, kita akan jadi cakap kuat. Jadi tujuan bang bukan sedap nombor satu. Betul nombor satu. Nombor dua ialah kuat. Nombor tiga baru sedap. Sebab Nabi bila dia ajar Bilal bin Rabah suruh bang, Abdullah bin Zaid suruh khabar ke Bilal, Nabi buat alasan fa innahu anda sautan minka, kerana Bilal bin Rabah kuat suaranya daripada kamu. Jadi kuat tu penting. Itu contoh. Jadi kita sama-sama sebut amin dengan imam. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang sebut amin sama dengan imam, amin bersama-sama, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Mau 60 dah, 70, 50, 40, 30, hak lalu mesti ada dosa. Allah ampun. Amin malam tu. Amin malam esok, subuh esok, ampun pula. Sebab tu orang yang jaga solat 5 waktu ini, jaga rukun Islam, banyak terhapus dosanya. Hingga akhirnya dia mati bertemu Allah dalam keadaan tidak ada dosa. Dan akhir sekali, banyak lagi dengan wiridnya, janji apa dosa. Akhir sekali ada majlis ilmu pula. Pas maya garik tadi bersalaman apa dosa, sampai surah ambil wuduk apa dosa, semayang garik apa dosa pula, amin apa dosa pula. Pas pula tu ada pula majlis ilmu. Bila ada majlis ilmu, mereka-mereka yang sudah dapat kelebihan ampun dosa tadi, Allah angkat darjat. Darjat hak Allah, hak manusia beri, tak bisa tu. Tak hebat. Sebab apa? Boleh cabut. Dan harganya murah. Darjat ni pakat Kau ada berebut pakat lah ni kan? Betul tak? Orang berebut pakat, berebut kuasa, berebut dunia, betul tak? Ada majlis ilmu, siapa hadir berdapat ilmu walaupun sikit, walau sepatah, dia masuk dalam ayat Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang beriman. Orang kafir tak ada darjat, orang beriman Allah angkat darjat. Yarfa' mana angkat, Tuhan angkat mana tinggi, kau naik pakatnya. Kemudian bukan orang beriman itu saja, orang beriman pula yang diberi oleh Allah akan ilmu pengetahuan, duduk pula dalam majlis ilmu. Nampak? Wallazina utul ilma, dan orang-orang yang diberi pula ilmu darajat, baca dengan jamak. Beberapa lapis lagi pangkat yang Allah beri inilah hak kita nak. Pangkat hak manusia duk berebut ni kita tak ambil. Kalau beri tak ada masalah, boleh ambil, tapi kita tak mau berebut tu. Allah dan dia beri pangkat tidak jatuh dulu kini selama. Pangkat kita hak jabat pecing habis. Pangkat boleh tinggi, inspektor, chief commissioner, superintendent. Bila masuk umur 60, orang ambil balik benda tu. Ambil balik pangkat dah ingat ambil balik. Bola gobok. Pakai plekat orang sekarang. Tadi brandai paku ni. Pedang silang duk atas kepala baru ni. Tadi masa belum pecing ni ku sebelah. Ku 12 pecing, serah belaka bakar. Malah tu bakar ke plekat main jik apa ni pun. Baju Melayu dia ada bakar. Ada. Nampak? Tapi kalau Allah beri pangkat, bukan 50 tahun, 1000 tahun tak cabut. Imam Hanafi tahun 150 mati. Imam Syafi'i 204 Hijrah mati. Imam Hanbali Maliki sudah 1200 tahun lebih dah mati. Betul tak? Ni orang sebut lagi nama dia. Orang sebut tak? Itu pangkat. Allah angkat darjat dia. Allah beri pangkat dia. Allah naik martabat dia.
Allah lantik dia dengan berbagai pelantikan, naik umur pakak dia sehingga dia mati kat 1300 tahun dah. Orang sebut lagi nama 4 orang imam ini siang dan malam. Imam Ghazali wafat kat 1000 tahun dah. 405 hijrah tu. 1000 tahun dulu mati. Nah, orang sebut lagi nama Imam Ghazali. Sebab apa? Pasal Allah beri pangkat. Nah, kita ni dak mati lagi orang dak sebut dah. Tak dah. Nama awak dah orang sebut ni. Tak ada dak mati ya. Dah kalau mati, lu fikir sendirilah. Faham lagi. Nah, kita dak mati lagi orang dak sebut dah. Bukan kata dak sebut seluruh dunia. Kita duduk kampung Nipun ni orang masih ranjang dak sebut dah kita. Kita duduk kampung Nipun orang duduk Watu Buruk dak sebut dah. Orang Lorong Kenanga kau dak kenal kita. Apatahlah kalau kita mati. Faham? Tapi ni kata kalau kita mati ada dia orang sebut nama. Apa dia? Bini kita. Bini kita sebut. Lagi anak kita kalau ada anak. Nah tu betul sungguh lah. Tapi tak dalam seminggu. Faham tak? Tengok kalau kita mati, suami mati, tinggal bini. Nak mari amak dah ayah tu sipang wak gi kubur belaka dah mari makan ni anak-anak ada belaka ni. Makan dulu amak dah sedap mulu. Teringat kecilmu. Sebut sekali. Teringat kecil. Hari kedua marilah mak. Makan taruh dia apa mak makan ke dia nak apa. Nampak macam cikmu duduk bawah meja dapur. Lain dah. Hari ketiga mari mak ayah ada belakang. Buah sikit lah ada banyak-banyak dah dia makan. Teringat ke ayahmu. 3 hari tu bini kita sebut kita. Hari keempat mak jumpa dah buku bank ayah. Betul sungguh 114,000 dalam buku. Mak kata aku kata dah ada. Dah naik rupu banyak ni baru naik. Nikah lalu bini kita. Nah, dalam nangis itu. Nikah mak tukang mandi kita tu. Dia kenyik mata dah masa kapang. Faham lagi. Dah. Tahu tak? Ada anak kita apa seminggu sebut kita tak? Kawan-kawan kita tak ada sebut dah. 2-3 hari sebut nama kita dalam Facebook. Kalau ada Facebook prank amal sikit. Tahu tak? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Abdullah bin Mubarak dan seumpama sahabat-sahabat Nabi 1400 tahun, 1300 tahun mati orang sebut siang dan malam. Kerana apa? Yarfa' Allah angkat darjat ni. Jadi kalau kita nak naik darjat ni, mari majlis ini. Nah, orang tak boleh pecah kita. Mu nak perebah, tak perebah. Mu nak jatuh, tak jatuh. Hak perakat orang ada berebut itu bila-bila masa. Sebab tu kita sandar di kerajaan Allah, maka kita akan gagah dulu kini selamanya. Sandar di kerajaan dunia, tengok atas kertas undi. Faham tak? Kalau orang ada undi tak tahu bingung undi, kalah pula. Dia panggil kerajaan sepenggal. Dah. Tu nak? Makhluk. Dah. Sebab tu orang yang bergantung dengan Allah gagah hatinya. Apa? Sebab Allah hayyun la yamut, hidup yang tidak akan mati. Kita gantung di YB, gantung di Exco, gantung di kontrak orang-orang yang ada duit. Lepas tu dia mati, meranalah kita. Faham lagi? Bukan larang cari dunia, tidak. Tapi kena ingat tempat pergantungan Allah. Tempat kita nak berebut pakat yang disediakan di sisi Allah. Habis besar sekali raja 3-4 betul bintang ada. Bintang darjat ni, darjat tu, darjat ni, darjat tu. Bila mati, bintang itu tidak ditanam bersama. Buh atas batal, biar dengan jenazah raja buh tengah, tepi tu atur batal. Buh bintang, suti batal, suti bintang, suti batal, suti bintang. Betul tak? Tapi bila wagi buh dalam kubur, bintang tu tanam tak? Ya, bintang tu wagi lasang. Wagi lasang ke tak? Lasang kat ni? Museum. Dekat atas macam naik, dekat atas museum. Bintang-bintang raja dulu-dulu. Tuan ini kubur, bintang lasang. Apa? Hak makhluk tu. Hak Allah beri bersama kita ke mana saja kita pergi, dan kita akan bangkit bersama bintang-bintang tersebut. Wallahu a'lam.
Sebelum saya menjawab beberapa soalan untuk beberapa minit lagi, saya diwakilkan oleh pihak masjid untuk melancarkan kutipan sumbangan derma dari tuan-tuan dan puan-puan hadirin untuk ihya Ramadan dan untuk maslahat-maslahat lain. Jadi gunakan tabung masjid, sila gerakkan tabung masjid sekarang. Gerakkan tabung masjid. Awak gerak tabung masjid. Mana tabung? Daripada tepi, tolong awak gerak. Jangan awak gerak saja sambil ubuh duit lah. Lama pakat lacur saja, mu seru pakai nu. Kita ubuh duit dalam tu niat kerana-Mu ya Allah. Biar betul. Faham? Dan kita tidak akan kurang harta. Tapi kalau kita beli kuah pisang, kurang harta. Walaupun tak bocis. Kita balik, kita beli cap kuih tiaw, kurang harta kita. Esok kita pergi beli baju $2, kurang harta kita. Tapi Nabi kata kalau mu sedekah, tidak akan kurang ma yang kusumadu min sadaqah, tidak akan kurang harta kamu kalau kamu bersedekah. Ada orang kata tak apalah, esok pasal malam ni rasa dah malam malam widah, malam ni tak yahwiyah, esok pula innaka la tadri masmuka ghada. Kamu tidak pasti apakah nama kamu esok hari. Esok belum tentu kita hidup lagi. Kalau kita hidup lagi esok, orang panggil Haji Yusof kita. Tapi kalau esok kita mati dah malam ni, sebok nafas dalam tidur, orang tak panggil Haji Yusof dah esok. Orang panggil jenazah. Kau apa waktu turun jenazah? Tak lagi. Pakat-pakat sedekah. Dan esok sedekah pula. Sambil-sambil kita beri sumbangan dalam tabung-tabung yang sedang digerakkan, kita tengok soalan orang kampung ibu. Untuk vaksin COVID-19 harukah haram? Kena cocok. Cari pasal dah awal-awal. Biarlah. Tanya soalan ni, kita dapat jawapan. Jawapan itu memberi ketenangan kepada hidup kita. Cuma sekarang ni yang menjawab soalan itu kadang-kadang yang tak ada autoriti. Netizen, kawan-kawan saing godong, pakat bahas, bak vaksin, bak ukur angkang. Tak kena lah. Ulama pun dia reti. Ulama alim so mana pun, kalau maknanya api elektrik rumah dia rosak, dia tak suruh tok guru lain beki. Faham? Dia panggil TMB. Walaupun TMB tu main nombor ekor. Faham lagi? Sebab bukan bidang ulama. Beki lapu. Faham? Beki api. Tu kena faham. Jadi kita bukan bidang, kita tak saulah lah. Nak ulah bak vaksin. Dia kata awak doktor mana? Saya dok. Saya puk pandai. Lagi ngatok kopiah je saya. Dah bab mengulah bab vaksin. Dah bahasa gerti. Itu masalah. Dia masuk dalam perubatan. Pendek cerita berobat. Berobat ni ada dua cara. Nak mudah bagi faham. Satu, sakit baru ambil obat bubuh. Sakit baru ambil obat telang. Itu satu. Yang kedua dia panggil vaksin. Vaksin ni tak sakit lagi. Telang dulu obat, ubuh dulu obat. Kalau ada penyakit tu kena, obat tu sudah ada. Faham lagi vaksin? Kalau kita berubat, sakit dulu baru berubat, itu biasalah perubatan biasa. Faham? Sakit perut dulu baru pergi beli ciki take-out. Baru pergi beli. Faham lagi? Sakit perut, sakit tulang, sakit sendi, bila berasa sakit, pergi klinik, pergi farmasi, beli telang. Vaksin ni tak gitu. Dia tak kena lagi penyakit, tapi penyakit itu dikhawatiri kena kita. Maka kita telang dulu obat tu, ambil dulu obat itu, suntik dulu obat tu, dipanggil vaksin. Faham lagi? Jadi apakah haram suntik vaksin? Balik pada hadis, Nabi kata tadawau wala tatadawau biharamin. Berubatlah, jangan berubat dengan yang haram. Faham lagi tak? Jadi berubat itu sunnah. Okey? Sunnah kerana Nabi suruh berubat. Kemudian Nabi sambung belakang wala tatadawau biharamin wa fi riwayatin wala tatadawau binajisin. Jangan berubat dengan yang haram dan jangan berubat dengan yang najis. Baik, vaksin yang kita suntik sekarang ini adakah najis atau suci? Itu jawapan yang kita nak. Kerja saya bukan kaji vaksin, beri jawapan.
Jadi yang mu nak tanya, vaksin ni suci ke najis? Ni yang mu tanya soalan, suci ke najis? Suci. Kalau suci harus. Bila harus? Apabila tidak memudaratkan kita. Suci dah dan tidak memudaratkan kita. Macam perempuan makan pei perancang. Pertama, benda tu benda yang suci, pei dia tu. Yang kedua, tidak mudaratkan kesihatan. Boleh. Nampak? Tetapi kalau benda itu memudaratkan kita, haram. Tapi ada satu kaedah, mudarat besar, mudarat kecil. Bila bertentangan, maka kita buang mudarat besar dulu. Kita makan vaksin ini mudarat, jadi guana, jadi kurang selera makan, jadi sakit perut 2 hari. Tapi mudarat penyakit ni lebih bahaya, boleh mati. Maka ambillah hak sakit perut, dia panggil mudarat yang kecil. Kerana apa? Nak jaga daripada mudarat besar. Tapi kalau tuan-tuan kata vaksin yang kita cocok sekarang ini najis, maka tak boleh cocok. Kerana apa? Kerana kalau ada vaksin yang suci, tidak lagi dihalalkan yang najis. Yang najis halal bila tidak ada pilihan. Allah sebut dalam Quran, faman ya'turra, barang siapa yang jatuh dalam situasi tidak ada pilihan. Tak ada pilihan, tak ada vaksin suci, tak ada pilihan. Faham lagi? Faman ya'turra ghaira baghin wala 'adin, bukan sengeleng dan tidak berlebih-lebihan, fala isma alai, tidak dosa atasnya. Sesar masalah. Okey. Soalan seterusnya, nak minta penerangan sikit berkenaan Isra' Mi'raj. Adakah Nabi berjumpa Allah pada malam Isra' Mi'raj atau macam mana? Kena faham baik-baik. Malam Isra' Mi'raj, Isra' Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjid Aqsa di Palestin. Itu Isra'. Mi'raj mana naik? Nampak? Naik lebih pada langit yang ketujuh. Tapi jangan salah faham, ada orang kata naik bertemu Allah kerana Allah duduk atas langit. Itu mengarut. Tidak ada satu hadis Isra' Mi'raj kata Allah duduk atas langit. Ada. Yang ada Nabi naik di atas langit menerima perintah Allah, perintah semayang. Dah tu terima atas langit, mana Tuhan duduk situ. Hei, mana jangan sebut. Tak ada sebut dalam hati, jangan sebut. Terima perintah semayang. Dapat wahyu di atas langit. Dah kalau selama ni dapat wahyu di bumi, Tuhan duduk bumi. Terima wahyu di Madinah, Tuhan ada di Madinah. Terima wahyu di Gua Hira, Tuhan masuklah gua. Terima wahyu. Allah tidak ada tempat di mana. Dia itu makhluk saja. Macam kita kata tu beg luar jalan. Pergi di mana deh? Dia khabar ke adik dia. Cari mung tak ada. Kata pergi cakap dengan mak. Hei, mak mana mak Mekah ha. Doa tu beg luar jalan cakap dengan mak. Mu hanggang ke benda? Mak mu Mekah dia buat haji tau. Dah kita cakap dua tu kedai dengan mak. Cakap gua ni mak duk Mekah. Aku cakap telefon. Telefon luar jalan. Mak Mekah. Faham? Cakap luar jalan, bukan mak duk luar jalan. Faham? Terima perintah Allah di atas langit, bukan Tuhan duk tokoh atas langit. Faham lagi? Boleh tak bagi sama rata? Dipersetujui belaka, dikurang ke faraid? Boleh. Faham? Tapi kalau kita nak bagi sama rata, tidak ikut ni 1/8, ni 1/6, 1/4, kita kena nyatakan dulu bahagian masing-masing mengikut faraid. Mengikut faraid, awaknya dapat banyak ni. Ayah dapat banyak ni, mak dapat banyak ni, ikut faraid. Jelaskan hak tu dulu. Kemudian kita dah bersetuju bagi sama banyak, baik, kita bagi sama banyak. Faham? Mana-mana waris yang tak setuju bagi sama banyak, dia dapat hak dia mengikut faraid. Tak boleh kata dia tamak, kerana itu hak dia. Tamak ini dia nak hak orang lain, boleh ke dia? Bagus tamak. Faham? Soalan seterusnya, PT sejik buat beli spotlight. Tak penting pun. Buat sila orang. Aircon tak pasang. Nampak dia marah. Mana Haji Pak dia? Dah. Haji Pak timbang-timbang dah.
Dia kena terima kritikan orang, baru kita jadi comel. Betul tak? Ni tak boleh kritik, dah ikut salah orang lah apalah. Faham tak lagi? Nah, orang kritik sayang, orang komen tu takut jatuh. Orang kritik supaya awak jadi yang terbaik. Kitanya marah balik. Tidak ditarbiah lah macam-macam. Kritiknya tidak membina. Kritiknya seperti gunting di dalam lipatan. Agaknya. Hari tu musuh orang aku tegur orang lain, tak wakil pula gunting lipatan. Faham lagi? Bukan haji. Jadi dia duduk nak ekong ni. Ada ekong tak lagi? Tak ada lagi. So buat singgung je gitu lah. Boleh ekong. Pakat-pakat pergi derma. Tutup masuk ekong pula. Sebab kita pergi di Ulu Pueh hari tu ekong. Atas pada tajangnya. Nampak tak Haji Pak? Ekong. Jadi jangan bawa komang kat Kampung Nibong. Faham lagi? Tapi mun nak ekong wi sumbangan derma. Berapa ribu setong tu? Tong 3 kuda. Ke 3 kuda ke 5 kuda pakai kalau masjid ni? 5. Berapa se tu? Ni Allah bos depan. Ada 5,000 stand? Ada 5,000 stand? Ada? Ada? Boleh 8 hotel. Mu boleh tak derma? Boleh tak? Insya-Allah kata. Insya-Allah. Ni wi samah nak ekong bapak cantik. Allah. Derma samah mo. Kereta main V 45,000 derma samah. Apakah harus kita pakai baju collar berkasut menandakan adab kita pada tuan rumah majlis perkawinan itu? Adakah selipar itu dan baju t-shirt tiada adab? Warna pula. Dia kata kalau kita pergi makan kenduri kena pakai baju kemeja ada collar. Kalau t-shirt leher bulat boleh ke tak? Lah kau pandamung lah. Apa dah? Mu nak pakai baju hujang lah apa? Cuma jangan pergi tak pakai baju. Pakai luar saja. Tak beradab lah. Kau tengok tak molek macam tak erti bahasa tak? Ke sini kena pakai baju collar sini. Kita tak dengar lagi. Kena pakai baju collar, baju lengan bulat, leher bulat tak boleh. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau istana kita tak tahulah. Ni protokol. Kata orang kampung macam kita ni tak ada main toko-toko gitu je. Soalan seterusnya. Dia kata Nabi Isra Mi'raj berjumpa tiap-tiap lapis langit, jumpa seorang Nabi bercakap-cakap dan bersekemuka ke guana. Jadi gini, bila dapat satu langit, tutup pintu langit. Macam siling kita nak naik tak boleh. Tapi kalau nak naik, dia ada satu lubang pintu tu. Tukang akan naik kot siling tu, buka boleh masuk. Pintu tu di langit tu malaikat jaga. Jadi bila nak bawa dengan Burak dengan Jibril tak boleh. Jadi Nabi Jibril kata, ini Rasul sudah dilantik menjadi Rasul akhir zaman. Bila dengar gitu, barulah dibuka pintu langit. Orang barang-barang tak boleh. Sahabat tak boleh. Nabi saja boleh lepas pintu langit. Masa naik ke langit itulah ditunjukkan Nabi. Ditunjukkan Nabi. Jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Nabi Adam. Adakah Nabi buat gitu? Tak, ditunjukkan Nabi. Ini Nabi, ini Nabi, ini Nabi. Nabi Isa tunjuk Nabi Idris, tunjuk Nabi, ada satu hadis Nabi Yusuf. Nabi Musa tunjuk. Dia begitu. Soalan seterusnya, sampaikah doa kita pada arwah bapa kita selepas kita membaca Quran? Tidak sampai. Baca Quran saja tidak sampai. Dia begini, kita baca Quran, lepas baca Quran itu kita jadikan pahala bacaan itu bagi arwah. Maka kata ulama jumhur, yasilu sawabuha ilal mayyit biiznillah.
Kata Allahumma ja'al sawaba ma qara'tu minal Qur'an ila ruh abi wa ila ruhi fulan. Ya Allah, jadikanlah pahala bacaan Quranku tadi kepada roh bapaku, kepada roh ibuku, kepada roh si fulan. Yasilu sawabuha, sampai pahala bacaan qiraah itu ilal mayyit, kepada si mati, biiznillah, kalau Allah izin. Dah apa sampai kalau Allah izin? Lah, kan hidup kita dunia dan akhirat biiznillah. Atas dunia sama kau. Kita kirim duit 1000, kirim tangan orang, suruh siapa ke mak kita di Pahang tu. Kalau Allah izin siapa tak? Siapa? Kalau Allah dah izin, tak siapa. Betul tak? Jadi alam arwah kalau Allah izin siapa? Dia sama je. Kita nak tolong mak kita, hidup lagi mak kita nak tolong dia, tapi Allah dah izin, boleh tak tolong? Dah boleh. Dah apa tak, kalau mati sama juga. Kalau Allah tak izin, tak boleh. Jadi setengah ulama kata kalau anak baca Quran tak payah niat apa-apa, automatik dapat pada orang tua. Itu satu pandangan. Cuma kita nak keluar pada khilaf, kita kata ya Allah jadikan bacaanku tadi. Dr. Wahbah Zuhaidi, seorang ulama Syria, disebut dalam satu fatwanya, sebaiknya kita sebut Allahumma ja'al sawaba ma qara'tu. Ya Allah jadikan pahala umpama pahala bacaanku tadi. Dia lagu tu. Soalan seterusnya, di mana-mana pun didapati takbiratul ihram tidak bunyi apa-apa. Apakah hukumnya? Takbir tidak berbunyi. Baik. Dalam sembahyang ada rukun qauli. Rukun qauli ini ada 5. Pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat selawat dalam tahiyat akhir, yang kelima mengucap salam. 5 ini mesti berbunyi. Faham tak ke? Tak boleh buat gerak mulut saja, melainkan orang bisu atau dia cedera. Faham tak? Kok dia accident, tak boleh keluar suara, itu lain. Kita boleh mesti berbunyi. Sekurang-kurang al-isma' binafsih, memperdengarkan dirinya sendiri. Kalau takbiratul ihram bagai dalam soalan ada 8 huruf, alif lam lam ha, alif ka ba ra, mesti berbunyi sekurang-kurang Allahu akbar, alif lam lam ha, Allah, alif ka ba ra, akbar, boleh tak walaupun perlahan. Tapi tu pakai kocok tak faham, tidak sah. Tidak sah. Faham tak? Pak mazhab tak sah. Dia rukun qauli kan. Al-qauli apa mana? Al-lafzu minas saut. Lapah yang mengeluarkan suara. Tu. Jadi pasal apa dia baca tak bunyi? Dia tak belajar. Dia semayang saja. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu madudatul la tuqbalu. Setiap mereka yang melakukan amal tak belajar, ikut suka dia buat, kebanyakannya tidak betul. Bila tidak betul, tidak sah. Bila tidak sah, la tuqbalu, tidak diterima. Soalan seterusnya, solat asar dibaca secara sir. Adakah kunut nazilah dibaca sebagai solat asar atau dibaca secara jahar kuat atau sir senyap? Tengah imam baca secara jahar dan ada secara sir. Boleh dibaca jahar. Bukan kata doa kunut nazilah solat asar dia baca kuat, sah sembahyang. Tapi khilaful aula, yang lebih comel baca perlahan. Kerana ittiba'. Tak ada orang ulama kata siapa baca kuat mayang asar luhur batal, tak ada. Mayang luhur tu imam Bismillahirrahmanirrahim, bingung mak mulut belakang, mana pula tu imam. Tak sah mubarakah, sah. Tapi yang comel baca perlahan. Jadi dalam bab berlaku sesuatu musibah kepada umat Islam, imam ini baca kunut nazilah pada sembahyang asar, maka perdengarkan kepada makmum boleh. Dia pun baca Allahumma hdina fiman hadait sampai habis, boleh. Tapi kalau baca perlahan, maklumkan kita pakat-pakat baca kunut nazilah pada rakaat yang terakhir lepas rakaat. Soalan seterusnya,
Kita tengah semayang berimam, tiba-tiba imam yang tak ingat tayat awal, imam bangun terus. Adakah kita perlu ikut atau terus je baca tayat? Jika imam telah berdiri dari tayat awal tertinggal tayat, diri betul dah, makmum boleh baca tayat dan kejut imam. Imam yang berdiri dah tak boleh turun balik. Kalau turun balik batal. Kerana dia sudah berpindah rukun. Turun pada yang sunat batal. Soalan seterusnya. Adakah seorang bapa menanggung dosa anaknya yang balik tidak semayang walaupun disuruh semayang? Kalau kita sudah suruh anak kita semayang, dia degil, dia tak buat juga, dia yang tanggung sendiri. Tapi kalau kita tidak suruh, dia tu pun tidak buat, dua-dua dapat dosa. Anak kita dosa tidak semayang, kita dosa tidak suruh dia semayang. Kerana suruh anak semayang itu wajib. Allah kata wa'mur ahlaka bis-salah. Suruhlah anakmu semayang. Dalam hadis kata muru auladakum bisalah. Wajib suruh anakmu sembahyang. Soalan seterusnya. Kalau rumah kita dekat dengan masjid. Di rumah dia dekat dengan masjid. Tapi tak pernah nitah kecuali Jumaat saja. Pergi dengar memang taklah. 5 waktu lagi payahlah. Takut Covid ustaz. Berdosa tak? Dia tak pergi masjid kerana takut Covid. Takut Covid tak apalah, takut Covid tu tak ada. Membuat-buat takut saja tak boleh. Kayak gini mati gelar panggil orang masjid kau. Duk sibuk sangat. Kadang-kadang sibuk kawan-kawan, sibuk main bola. Tapi bila orang mati suruh orang masjid. Suruh urus, suruh mandi, suruh kapang. Nak semayang dalam masjid, masih hidup tak mari masjid. Orang faham dah kita ni sibuk bukan macam zaman Nabi tak sibuk. Kita sibuk, tak kening. Tapi biarlah nampak muka. Dia sibuk dia pemain bola tu. Main bola dah apa dah semayang kat tiang kau. Sah tak semayang kat tiang kau? Sah. Dah pergi baca talqin. Boleh? Tak ada masalah. Tak mesti orang masjid. Betul tak? Tapi bila kita apa-apa sikit nak suruh orang masjid. Orang masjid dah pergi rumah dia sombong lah apalah. Mu tak mari masjid. Tak pandai pula kata sombong. Dia semayang subuh jemaah di rumah lewat 6.50 pagi, sah atau tidak? Sah, lagi ada waktu. Dia waktu semayang ni ada waktu fadilat awal, ada waktu jawal, waktu haru, ada waktu ikhtiar, waktu pilihan, ada waktu makruh. 15 minit, 20 minit sebelum habis waktu, ada waktu tahrim, dekat nak habis dah. Sengaja anjak dekat nak habis dah, lelek-lelek nak habis, haram berdosa. Semayang tidak berdosa, anjak itu haram. Soalan seterusnya. Abang jual ayam, timbang ayam seekor, tapi dia buang punggung tanpa pengetahuan pelanggan. Ni kita duk royak sama. Dia jual ayam. Kamu ayam seekor, dia pun ambil dengan kaki dengan kepala kan. Pak oboh. 18. Boleh 18. Pak dia buang kepala. Tak apa sebab kepala ni uruf, memang orang tak ambil. Jarang orang celup tepung kepala. Tapi nyagi kerak kaki, kertang kerak kaki cabut. Ketung je kerak punggung cabut. Hak lain dibuh ulang plastik kita. Punggung kat gigi dengan kaki orang beli suku pula. Stopok 8 riyal. Makan haram tu orang dia. Nampak tak? Nipu cara lagu tu. Tu harta orang. Kalau kita buat dosa dengan Allah, mudah taubat. Berzina, isyak dadah, makan pi kuda, pi beruk. Tu taubat Allah ampun. Hak ni harta orang. Kaki ayam orang bayar dah, mumpul dalam supik lain. Boleh biti bahan kamu pula. Haram tak? Wajib kena minta halal dan bayar balik kaki ayam. Mu buat gitu tak? Jangan buat gitu. Harta haram minta maaf, jangan. Pasal taubat tak terima, lagi tak bayar balik ke tuang dia. Banyak nipu. Jual sutong, boleh sutong setong. 80 kilo. Tak jual lalu buah air dalam tong. Biar kembang. Sutong jadi kembang. 80 kilo 3 hari buka 100 kilo. Nampak? Makan haram tokai sutong. Dia makan sutong dia tu, hasil dia jual tu macam dia jual babi. Buat apa? Nipu. Laisa minni man ghasya. Bukan umatku ni kalau menipu lagu ni. Daging dia itu kat api neraka layak. Kullu lahmi sabat nabata min suhtin fannaru aula bi, Nabi kata.
tiap-tiap daging membesar, menipu lagu ni. No, layak masuk neraka. Jual ayam, cara jual ayam nipu. Jual sutung, cara jual sutung. Jual ikan bakar, cara ikan bakar. Faham lagi? Jual lasak, jual moktang, jual deriang. Kalau nipu, makan haram. Tak ada kira siapa-siapa. Nak kaya punya masa. Zaman ni kan zaman fitnah. Termasuk makna fitnah, penipuan bermaharajalela. Tahu tak? Naik atas jadi menteri, nipu. Jadi rakyat, nipu kok. Jadi nipu habis. Nipu sama mangsanya. Kalau dak mu aku tipu mu. Kerja jabat, nipu. Bukan semua lah. Paskat, kawan ni paskat ku 10 karang. Dia balik ku 5. Tidak paskat lagi. Karang ku 10 baru paskat. Dah kalau 2 jam seriak, 2 jam 2 riak sejam, 5 jam tipu itu dak boleh 10 riak. Dah kalau 12 tahun, dah lepas mai pi lutik. Tahu tak? Tipu. Tipu bukan umat Nabi. Nak ngundi, mari jumpa orang. Tonton dan pon-pon. Kalau tonton dan pon-pon undi saya tidak akan hampakan tonton dan pon-pon. Setiap hari saya akan datang ke kampung tonton pon-pon. Bila menang, tak nampak batan idun. Bukan Terengganu lah, di Afrika Tengah. Faham tak? Haram tak menipu lagu tu? Haram. Al-haram yajuru ila nar. Tiap-tiap yang menipu seperti itu akan diheret ke dalam api neraka. Nampak? Soalan seterusnya. Apa hukum makan telur hok ada dalam ayam peceng? Telur warna kuning. Ayam peceng dah ada telur. Dah kalau ada telur bolehlah makan. Dia tak boleh makan ayam kita beli telur bahan telur orang. Dah bolehlah mu beli ayam peceng tapi mu sembelih tengoklah perut ada telur. Boleh. Yang tak boleh dalam telur itu ada benda yang busuk, benda yang gosok, tak boleh makan. Sikit lagi. Ada orang tulis dalam Facebook kena mandi wiladah. Lepas beranak, lepas Nabi nipah kena mandi pula. Betul atau tidak? Tak betul. Yang betulnya mandi selepas kering darah nifas. Sekali mandi saja. Cukup dengan satu niat. Aku niat mengangkat hadas yang besar kerana Allah Ta'ala. Terangkat hadas wiladah, terangkat hadas nifas. Nampak? Macam wuduk lah. Kalau kita ketuk, kena ambil wuduk tau. Kena ambil wuduk tau. Tapi kalau ketuk tu 2 kali, berapa kali wuduk? Tak kira dapat. Kita ketuk batal wuduk, lepas tu pegang isteri, batal pula. 2 kali wuduk ke kena sekali? Kali sudah memadai. Faham? Soalan seterusnya, apa hukum adik ipar bersalam dengan kakak ipar? Adik ipar, kakak ipar ni boleh kahwin ke tak? Boleh kahwin, tak boleh bersentuhan lain jantina, melainkan besar dengan kecil. Adik ipar kita kecil ni baru umur 3 hari, boleh bersalam. Jangan kita umur 25, adik ipar 21. Faham? Itu bukan mahram. Kerana kita boleh berkahwin dengan adik ipar kita jika kita bercerai dengan isteri kita. Betul tak? Atau isteri kita mati. Jadi mereka ini mahram sementara. Sementara maknanya kita masih beristrikan kakak dia, tak boleh menikah dengan dia. Bukan takbid selama-lama. Bila bercerai dengan isteri, boleh berkahwin dengan adik selepas iddah. Nampak? Soalan seterusnya, kita sakit lutut, boleh tak mak kita sakit lutut, boleh tak kita semayang duduk atas kerusi mak kita? Boleh lah, dah sakit. Itu panggil Islam agama mudah. Faham? Bukan agama buat mudah. Malah berdiri mayang duduk tak boleh, itu buat mudah. Tapi ini sakit. Faham? Al-umuru idza dhaqat ittasa'at. Imam Syafi'i kata, kitab risalah. Segala perkara-perkara itu bila sempit dilonggarkan hukumnya. Itu kaedah fiqh, usul fiqh. Faham? Kenapa Nabi kata salli qaimah, sembahyang wajib berdiri. Fa illam tastati', kalau kamu tidak boleh berdiri, ni sakit betul, tak boleh nak berdiri, sakit, maka faqa ida, sembahyang duduk.
Boleh tak saya simpan gambar kekasih lama saya? Dan kan bekas kekasih saya itu sudah berkahwin. Tak boleh. Simpan apa gambar bini orang? Taklah kira kekasih kita dulu. Lah, bini orang dah nikah dah. Faham lagi? Simpan gambar lain yang boleh banyak lagi. Gambar monyet, gambar zirapah. Faham lagi? Tuan tak marah. Tak? Arwah mak saya tak ada kerja, ayah saya bekerja. Adakah itu dikira harta pusaka? Tapi ayah saya ada lagi. Tak faham langsung soalan. Dia tak khabar mati pun. Ayah dia kerja, mak dia tak kerja. Pusaka ke tak? Dah kenapa gitu? Tengok, nak soal tak erti, saya kata nak jawab. Nah, nampak? Tanya gini, mak saya mati dah, dia tak kerja. Dah kata mak tu pusaka ke tak? Pusaka lah. Mak kerja tak kerja harta dia. Faham? Apa makna pusaka? Pusaka ni harta peninggalan si mati. Masih hidup harta tu hak dia. Bila dia sudah mati, Arab panggil tarikah. Kita panggil harta peninggalan. Faham? Sikit gila soalan seterusnya. Witir malam selain Ramadan atau jamaah juga ke guana? Ulama berkhilaf. Bila malam Ramadan dilakukan witir berjemaah, pandangan setengah fuqaha afdal kita buat selesai berjemaah. Malam-malam bulan selain Ramadan afdal kita buat sendirian. Itu salah satu pendapat yang terkenal. Soalan seterusnya. Ibu bapa guna pakai duit orang ramai bagi kepada anak mereka dibuat akikah, sedekah hasil simbangan rambut dan sebagainya. Baik. Anak kita dapat duit raya, ayah ambil duit anak buat tukar tayar kereta. Boleh kena ganti balik. Faham? Yang bolehnya anak, ayah mak ambil duit anak, duit raya dan sebagainya, beli maslahat untuk anak tu. Contohnya anak tu sedang sekolah, dia beli kalkulator untuk anak tu belajar mengira. Itu boleh. Faham lagi? Ada pun hal lain tak boleh, kena ganti duit anak. Ramai ayah curi duit anak. Dah raya kan, budak umur 6 tahun 7 tahun memang banyak boleh cuti seminggu. 400 lebih, 500 lebih beli sekarang, betul tak? Malam-malam kan anak kita kan kalau cek-cek kan kira kan, duk bilang 4 kali sebetul bilang ni. Abang bilang suku, adik bilang suku, ayah duk ngitar. Faham tak? Dah ayah tayar bocor roti mampu tayar ada bunga Exia. Nah, 90 yang ambil ada biti. Nah, batuang tak dapat, batuang Covid. Bang biti anak tak boleh. Dia boleh untuk maslahat anak tu. Faham lagi? Soalan seterusnya. Adakah puasa sunat nisfu Sya'ban? Puasa sunat nisfu Sya'ban khilaf ulama. Jadi kalau kita nak, kita niat puasa Sya'ban. Itu yang terbaik. Niat puasa sunat Sya'ban. Faham? Tak perlulah kita niat saja ke puasa sunat nisfu Sya'ban. Kerana dipertikaikan ulama. Niat puasa sunat Sya'ban. InsyaAllah jadi. Soalan seterusnya. Apakah hukum orang yang cakap sampai ketawa? Cakap lepas tu dia ketawa. Dapat apa? Kau ada dia nak ketawa. Faham lagi? Sampai azan terganggu. Tak boleh. Azan ni tak usah kata ketawa. Kita ganggu dengan zikir. Tak boleh. Faham lagi? Orang tengah bang Allah, dia mari kat tu bilang banallah, banallah, banallah. Tak boleh. Faham? Mengganggu orang sedang i'lanu bidukhulil waqt. Orang sedang memberitahu masuk waktu kepada penduduk setempat. Jangan ganggu. Faham? Soalan seterusnya sikit lagi dah. Boleh baliklah kita. Boleh berhabis 4 lagi. Apakah hukum kerja dengan majikan bukan Islam? Adakah gaji kita halal atau haram? Tokai dia orang kafir. Halal tak kerja? Tengok dulu. Yang pertama, apa kerjanya? Kalau kerjanya itu tak patuh syarak, haram kerja. Kerja dengan orang kafir tapi buat benda yang harus, hukumnya halal. Contohnya tokai orang kafir, dah kerja dia buat apa? Kerja dia ialah potong mozaik untuk buat rumah. Dia tukang potong. Mozaik tu akan buat rumah. Harus tak? Harus. Halal. Tapi kalau kerjanya zat diri kerja tu haram, tokai Islam pun haram kerja. Kerja benda kerja penari tiang. Penari tiang faham tak? Kerana ada penari tiang. Nyanda di tiang amal tersebah. Kau lupa Pulau Pinang. Orang kelab malang pergi orang lelaki ramai-ramai dia duduk tengah ada tiang.
lapu lah musim kabak tiang macam ulo belik. Dak pakai selkong. Kalau pakai selkong mayang dia tahan kira. Pakai 2 keping. Purungnya 2 keping bos sini, 2 tek, termosa sekeping tepek sini. Faham lagi? Nah, jengkreng hak tu. Hak tu kalau tokek Islam pun haram. Kerja benda mek, kerja pramugari. Dah ada naik kapal terbang, orang Mina awak tuang dak. Kita kena tuang, haram gaji. Wak pergi Mekah dak terima. Kerana kerja tu haram. Tapi kerja halal, kerja kedai, kerja jabat, tapi dia tak tutup aurat. Bukan tokek kata kena buka aurat. Kau anda mau nak pakai tudung ke? Tak mau pakai tudung dia tokek orang kafir. Dia tak pakai tudung. Kerja benda, kerja jual bedok. Kerja jual pamper. Halal gaji. Perbuatan tak pakai tudung tu berdosa setiap hari. Faham lagi? Baik, bagaimanakah hukum makmum yang baca Fatihah dengan kuat? Makmum baca Fatihah kuat. Dia gini, kalau kita jadi makmum, sunat baca perlahan. Perlahan ni dengar di telinga kita je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sunat baca perlahan, itu afdal. Bacaan yang kedua harus. Lagu mana harus? Orang yang kedua dapat dengar. Mana orang kedua? Orang yang kanan dan kiri kita. Dalam fiqh dipanggil orang kedua. Kita orang pertama, ni orang kedua. Orang kedua sampai boleh dengar harus. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, orang ketiga dapat dengar, makruh. Kita orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Maliki yaumiddin. Tu ramai kau kita je dengar surah-surah. Ada seorang dulu. Betul tak? Makruh. Yang keempat, haram. Satu masjid terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Tok Imam setok. Faham lagi? Itu haram. Faham lagi? Haram. Dicela syarak. Faham lagi? Dan yang kelima, tidak sah. Iaitu tidak berbunyi. Ada makmum? Minyak gitu. Mulut dia kena bung kali. Faham lagi? Tidak sah. Walaupun dia dah semayang 100 tahun. Tak sah. Akibat apa? Tidak belajar. Mari belajar. Ni nak belajar macam-macam rasa. Tak ni kerah-kerah. Dah kerah pergi kat lembek. Kat lembek mudah gira. Tonton dan puan-puan. Mudah gira. Pak ni mu kata kerah. Pak ni mu kata lembek. Pergi. Tak ada orang ngajar di dalam Terengganu wajib belayar kapal. Illam yakun ya'lamu za falyarhali. Jika tidak ada orang alim di negerimu, wajib kau bermusafir mencari ilmu. Ni biar kapung dah. Betul tak? Dalam YouTube penuh dah orang ngajar. Bodoh lagi, tak tahu benda lagi. Kadang-kadang kita tengok budak-budak, dia minat agama. Bila kita post apa-apa tu, dia share lalu. Tapi tak baca. Dia share saja. Berkaut-kaut kita lengah tulis ni 3 jam nak tulis. Nak betul orang Arab je, nak check balik di matang tu 3 jam. Dia ping atas lalu ting 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 baca dah. Lepas tu dia tanya, dah kalau hukum gini? Kita jawab balik, bacalah Syekh. Patut nak kata budak aceh ada. Nak kata gitu bidak aceh lah. Faham lagi? Hanya mudah amalan. Jadi mudah buat kau mudah. Zaman saya ngaji gitu atau keset tani tu. Dah kita dah ngaji pondok. Dengar orang ada baca warakah, ada baca kitab usul fiqh, ada baca payah-payah. Atau tali keset. Sekitab nipi-nipi tu 400, 500 ping keset. Seguni tak cukup. Buat balik budak tu WBT belanja pula, dobik pula rumah dengar. Bukan macam lah ni, tiup ada gambar. Keset. Kena balik tak faham, dobik nak dengar ulang balik. Pakai kalai, ketung. Nak balik hak payah tu bunyi. Sudah kerja dah. Pergi cari pula budak bandar hak ngaji, hak muka surat tu nak dapat juga dobik kitab tu. Tu dulu.
Kita ni keliling pinggang orang ngajar, bodoh lagi. Dah. Dia share saja je. Nah, hadam. Apa ilmu tu hadam, biar faham betul-betul. Tidak rugi kita. Nah, habis gitu lagi. Soalan yang kedua sebelum akhir. Jiran tak tegar masa muka dengan kita nak buat kan? Kita buat mana? Mula orang masang sama masa habis ya. Muka buat masa. Dia manusia ni gini. Perangai dia perangai orang suka, perangai orang tak suka. Kalau orang muka manis sama, senyum sama, kita nak tanya, kita suka tak tengok? Suka tak? Kalau muka dia tak comel. Muka dia tak comel. Bukan muka handsome, bukan muka lawa, bukan muka jangak, tapi dia tengok kita senyum mau. Kita suka tak? Suka tak? Hati senang. Nah, kalau muka dia comel, lepas tu senyum sama pula. Lagi suka. Hak ni muka tak comel, lepas tu tak senyum pula. 4 kali udah. Itu perangai buruk dia panggil akhlak. Nabi ni diutam mimma makarimal akhlak. Aku datang ni antaranya menyempurnakan akhlak mulia. Senyum itu sedekah, apalagi berjiran. Nah, bila dah macam bermasam muka gini, satu hari kita masak mau 8 tahun dah berjiran masak mau muka. Satu hari kita balik, kita tengok orang duduk bubuh tangga belakang rumah jiran kita kabak bahang barang. Kita suka padang muka, padang. Ambil habis bang. Dah tengok orang curi. Betul tak? Tapi kalau kita baik bermanis muka, kita tolong hamba orang curi, kita tolong ripuk. Faham tak lagi? Rugi kita itu. Dia nak tak tahu kita tak faham. Kat kita duduk ada seorang dua umur muka dah lah uduh. Ni tengok. Dia tengok kita, dia dah buat muka. Dia paling tak lain. Dia buat tak nampak. Tapi kita tanya apa aja juga. Masang marah benda tu. Kita ingat nak marah rumah kita. Rumah lain gitu kau. Tengok orang. Kata berkat. Benda masalah. Mental dia panggil. Orang tak berapa nak sambung. Nah, jadi kesempurnaan kita bukan ibadat saja. Akhlak yang baik. Betul tak? Tak rugi kita senyum orang. At-tabassum sedekah. Senyum itu sedekah. Nah, sedekah maksudnya berpahala. Kenapa? Kerana Allah suka. Bila Allah sayang perbuatan kita itu, dicatatkan pahala. Dan kalau kita masang dengan jiran, hak jiran kita akan ditanya. Soalan yang seterusnya. Suami tak benar saya jaga ibunya kan? Suami hanya bertanya dalam grup, adik-beradik, kenapa abang datang lambat pada giliran jaga ibu? Sehingga ibunya manggil suami, saya tunggu sekejap. Tapi masa yang sama suami ada nak pergi mendengar di majlis ilmu. Adakah suami ditanya mengenai menjaga ibunya? Baik. Ibu perempuan, ibu isteri sakit, suami tak wajib jaga. Suami wajib jaga ibu suami. Ibu isteri, adik-beradik isteri lah wajib jaga. Tetapi kita dianjurkan ihsan, berbuat baik. Suami yang baik ini bukan kata mak dia, mak bini dia jaga. Kita ni Tuhan dudukkan di dunia 40 tahun seorang 50 tahun seorang dengan qada masing-masing untuk kumpulkan amal baik. Jadi buatlah sebanyak mungkin kalau kita mampu. Saya kalau nak derma, semua orang nak derma, tapi tak ada ahwiti. Nak mari seorang dua okeylah. Ni minta 300 tu minta 800, okey selesai, habis 1100. Kalau 600 orang lagi aku tembus lagi. Faham lagi? Tak boleh kita nak bantu. Jadi sebab itulah kita semua ada tugas masing-masing kita membantu orang lain. Jadi kalau sampai suami kita ada kuasa betul boleh tahan isteri kita daripada pergi rumah mak, biasalah. Biar dia pergi, biar dia tolong. Sebab apalah dah mak awak tak sihat lening, siang hari awak duduk rumah mak, malam balik kat saya. Tidak nyanyi kat saya kekal dinding malam-malam. Tak, umpamanya dah. Itu kan suami yang bertimbang rasa. Tak boleh balik. Mak awak kan mak saya. Adik-adik awak kan mak, apa tak tengok? Saya tak berhenti awak keluar. Itu bukan suami, beruk subsidi namanya. Apa salahnya kita berbuat baik? Tak rugi apa pun. Tuhan sayang kita. Dah. Jangan kerah sangat. Kertas yang terakhir. Allah beri rezeki tapi kenapa ramai orang miskin? Tengok soalan. Dia kata Allah ini innallaha huwa razzaq. Sebenarnya Allah Taala dia seorang yang razzaq. Razzaq ini beri banyak. Faham lagi bukan sikit-sikit.
Dan kenapa ada miskin? Allah beri ni mengikut sukatan qadar yang dia nak. Bukan beri satu lautan seorang, satu gunung. Bab manusia ini kalau kita nak kira, kita nak berapa? Cik Mat, awak kalau bukit ya, Allah nak beri bukit ke Cik Mat. Bukit besar, bukit depu. Tengok je bukit depu. Bukit kecil tak apa, besar bukit kecil tu atau besar bukit besar tu, mah semua. Awak nak berapa util bukit? 20, 30? Banyak tu berapa? 30. Cik Mat, 30 util bukit, bahan tanah dia dulu. Nak boleh habis ke sodok? Tahu tak? Itulah manusia. Nabi kata laukana libni adam wadiyan min zahabin la tarasalisa. Jikalau Allah beri 2 bukit seorang, tiap seorang ni Allah beri 2 util bukit mah, tak cukup. Kalau orang moleknya 3, orang lain 3 tak boleh Tuhan. 3 orang lain. Mana tak cukup lama? La yamla'u jawbahu illa turab. Tidak akan kenyang perutnya, melainkan nanti dia akan makan tanah. Nah, tu hadis. Makan tanah benda maknanya mati. Nah, mati barulah tambah. Makna kita tamak. Faham lagi? Tamak. Nah, 2000 nak 3000, 3000 nak 4000, 5000 nak 6000. Dulu ngajar madrasah 800 boleh pulang. Lain ni 15,000 bau. Cabut habis piah-piah. Janggut tinggal sikit lah ni. Apa dah kaya dah. Bahkan dah ada bakal cukup ni. Macam Mr. Bean ke. Nah, apa? Tuhan uji sikit. Ini masalah. Ini masalah. Jadi Allah kalau nak ikut kita, rosaklah dunia ni. Cik Mat nak 30 util bukit emas. Musyak berapa molek? 2 util bukit. 2 util bukit. Nah, awak berapa util bukit? Hak molek. 30 juga. 35 util bukit. Cik Mat 30. Dah 65. Mu 2. 67 util. Bukit besar dia sutil pun serabut dah kita. Sakok. 65 util bukit. Baru 3 orang. 65 util bukit dah sini. Dah kalau semua nak. Dah bahan tanah kita. Dah nak gerak langsung. Faham lagi? Oleh itu Allah tidak beri ikut yang kita nak. Dia beri ikut yang dia nak. Fa'alul lima yurid. Dia beri, dia berlakukan apa saja yang dia pelang, yang dia kehendak. Tidak ikut selera kita. Lepas tu ada hikmah dia. Disuruhkan yang berkaya itu berzakat. Disuruh yang banyak duit itu bersedekah. Yang miskin, apa kelebihan dia? Mereka lah yang akan memakmurkan dunia ini. Makmur mana miskin? Mereka akan jadi nelayan. Mereka akan jadi tanam kelapa sawit. Mereka akan jadi pekebun getah. Mereka akan jadi tukang kayu, tukang ikat bata. Kalau kaya semua, siapa nak ikat bata? Siapa nak tanam getah? Siapa nak pergi ke laut? Orang kaya nak pergi ke laut. Duduk biar rasa bayang, mutah je luar tengok air. Air pening buat mutah. Faham? Dah pergi ke laut lagi. Jadi kena ada orang susah Tuhan buat, yang mereka akan menghamburkan peluh mereka untuk makmurkan alam. Betul tak? Kenapa dalam bab akademik ibu bapa tegas, dalam bab agama kurang? Dia grade dah. Ibu bapa tu tak ada grade. Kita faham hidup kita ni hidup untuk akhirat. Dunia tidak salah, akademik tidak salah, jangan lupakan akhirat. Faham lagi? Cuma nak faham dunia ini sekejap, akhiratnya lama. Fa'asidu ma yabqa ala ma yafna. Nabi kata, kalau begitu lebihkan yang kekal iaitu akhirat atas yang tidak kekal, yang binasa iaitu dunia. Kita terlampau sangat kejar kepada dunia. Nah, anak kalau boleh nyanyi lagu putih tepik mak, yes, ni baru anak mama. Aduh, berakhirnya ke dunia. Dah panggil abi, papa. Kenapa? Papa, nampak dah naknya jadi orang putih. Tidak haram, tapi temaknya ni, hati ni naknya nampak macam kelas, nampak macam mak saleh. Papa. Ajar anak. Anak panggil ayah, "Hey, papa," panggil papa. Boleh panggil papa pakai BMW, pakai Range Rover Sabah apa-apa. Ni orang dekat. Papa.
Bang lagi. Dak sabah kira panggil ayah dak lah dah dekat. Mang, ni nak royak. Contoh-contoh apa? Dia buat drama. Agama dak orang. Hak bagian dunia hebat. Hak bagian pakai serban isyak dada. Hak bagian luar pendek tolong ibu bapa. Nah, cerita dia buat. Nah, akhirnya agama itu jadi prank. Nah, tengok tu 10 orang anak, 9 belajar tinggi belaka comel belaka dah. Hak pertama UPN, hak kedua UUN Sintu, hak ketiga UITN, yang keempat UPN. Hak ni macam-macam U. Hak ke-10 seorang busu tu, 13 tahun tu nak atur pondok seorang. Ni buat pelik. Oh, marah lalu. Mak dara hak Bukit Raya marilah tu. Dia mana naknya anak atur pondok ni seorang. Nak makan apa dia? Tu hak Bukit Raya tu. Mak lo hak suluh dak hari gini hak duduk tajing. Hak mata belalak. Faham lagi. Tu gojeng. Bang. Takut anak ni kat gitu baik pondok tak ada sijil nak makan benda. Gajeng tak kita tengok dalam soal abang muka depan 3 pelajar pondok mati kebuluran. Ada. Tapi baik kebulu daripada kenyang makan piti haram. Tahu tak? Ni nyanda-nyanda duduk dalam ondai kok. Tapi makan haram. Dak haram apa jah kroni projek? Makan haram, makan api neraka. Kita takut kali nak belanja air, nak membawa aja sih. Tahu tak? Jadi begitulah, kena faham baik-baik. Allah boleh buat kita senang. Tapi dengan rahmat Allah Ta'ala, kita susah ada kelebihannya. Dengan sebab kita susah, kita dapat hadir pada malam ini dalam majlis ilmu. Kalau kita sekarang berpangkat korporat dan sebagainya yang berpendapatan 80, 90 juta sebulan, malam ni kepung kita boleh mari sini. Tahu tak? Dak rak catang mari sejik nak. Dia kata dia tu kerja benda kontraktor besar lah. Dak je mari sejik aku lihat. Dak je mari kontraktor besar tu, kelas IX tu. Awak jambang, awak pakar. Dia. Sebab apa tak boleh mari? Pasal dapat projek amo. Ada amo tenda. Tiba-tiba dak boleh projek. Mari dak sejik. Mari lah. Ada piti tau. Kata, mari amo. Bagus hari ni. Tak boleh projek tau. Bapa dia mari pula sejik, kan tak je mari. Kena buang kerja. Faham lagi? Ni darat-darat cetak. Mari sejik. Kalau jutawan belum tentu boleh mari. Betul tak? Tengok kau lupa kalau malam minggu, jutawan. Cuba kita tengok di masjid ada? Tak ada. Dia duduk mana? Duduk bandar, tunjuk langit. Kau dua tak bikin tunjuk langit. Disco, tunjuk langit. Acu bah sakit. Bila sakit boleh tak disco? Tak boleh Batu bila mati habis cerita. Ma yamla'u jawbu illa turab, tidak akan penuh perutnya melainkan bila masuk tanah. Makan tanah. Makan ni bahasa Terengganu bahang. Jadinya bahang tanah ialah mampu kerak. Mati baru tambu. Tengok bila ada orang mati, kita pun tutup dengan kain kapang. Lepas tutup kain kapang, cuba tunjuk ke dia katalog Maybe ke mayat. Mayat model baru apa? Hai, nyak. Tak ambo dah. Mengapa Allah Ta'ala buat orang perempuan lebih ramai daripada laki-laki? Kau pandai dia lah. Bukan hak kita punya kerajaan langit ni. Hak Allah Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah. Langit dan bumi bukan milik pok kita, bukan milik toki kita. Hak dia nak buat tuang banyak. Dah apa dah buat laki banyak. Kalau dia buat laki banyak, kayak gimana tanya pula, apa Tuhan buat puan sikit? Tak kena sama. La yasalu amma yafalu wa hum yasalu. Jangan tanya apa Tuhan buat. Kamu akan ditanya seko-seko lagi. Faham? Bagaimana Nabi menanggung isteri yang ramai dengan baginda seorang Nabi yang miskin. Miskin ini harta, hatinya kaya. Orang yang miskin boleh tak tanggung anak bini? Ramai mana orang yang miskin? Dia miskin 2 kali pergi haji. Ada jutawan tak pergi Mekah. Dia pergi naik batu terbang Tokyo, Brisbane, Lakah, Itali, Moskow, kali sekali Vladivostok.
Faham lagi? Tapi tak, Allah tutup hati dia, tak jejakkan kaki di Mekah, walaupun lebih dekat penerbangannya daripada dia pergi kat jauh lagi. Nah, apa? Hatinya miskin. Jadi Nabi miskin, boleh tanggung isi yang ramai, barakah. Batu postman, kerja postman ya, atau surat. Nah, tiap-tiap tahun boleh pergi umrah. Kenapa? Pendapatannya walaupun kecil, barakah. Dia constable. Constable ni kan macam ruha, titik atas tak ada, titik bawah tak ada, titik atas kau. Inspector, titik bawah kopra, dia panggil jin. Tak ada titik atas, tak ada titik bawah, ha, constable. Nah, constable je tapi boleh pergi ke Mekah. Constable saja boleh buat surat. Contoh, barakah. Dan soalan yang terakhir, adakah kerajaan sekarang akan melaksanakan hukum Islam di dalam Malaysia? Jawabnya, kalau kita nak kata nak buat, semua orang nak buat. Semua parti Islam yang memerintah nak buat undang-undang Islam. Faham lagi? Tapi Zumba pun kita tak larang. Nah, bunyi tak ting habis orang boleh tengok. Nah, waktu pun kita tak larang. Macam mana kita nak buat benda yang lebih payah? Benda yang remeh tak boleh nak buat dah. Pasal apa kita tak boleh nak buat? Sebab kita tak buat. Macam kita nak buat? Boleh ayam berak atas rumah kita, atas tangga kita. Tahi ni bertopok-topok atas tangga ni. Faham lagi? Padahal 3-4 hari dah. Apa dah hilang tahi tu? Padahal jiran ni, hijau tahi ayam atas tangga tu. Kau belah ni pula, hijau tahi ayam dah buang. Nak buang gua ni tuang dia tak mau buang. Tak nak hilang gua ni Zumba dah orang perintah suka. Kalau dia tak suka, dia tahu itu haram di sisi Allah, dia buang Dia ada kuasa dari tambah. Faham lagi? Ke tak betul? Dah. Jadi kita nak buat, semua orang nak buat tegak kerajaan Islam. Itu satu kewajipan. Wa aniku bainan nas bima anzalallah. Bila kamu jadi pemerintah, wajib kamu tegakkan hukum dengan undang-undang yang turun daripada langit. Tapi kadang-kadang itu menjadi slogan saja. Nah, praktik ke arah itu tidak nampak. Macam sekarang kita nak tengok apa Islamiknya kita, kata tak nampak. Nah, kalau nak buat jalan raya ni, komunis boleh buat. Kalau nak bagi takzim dalam kampung, parti Hindu boleh bagi. Kita nak buah-buah bunga-bunga Islam itu. Mana dia? Hatu kita nak bunga dulu, tak usah pokok. Pokok dia tu hukum hudud, hukum takzir, hukum qisas. Hak bunga-bunga biar tak ada lagi. Sebab tu kita akan mendoakan agar Allah wujudkan satu kerajaan yang benar-benar cinta kepada akhirat. Mereka pasti akan melakukan sesuatu untuk menegakkan hukum Allah. Kalau tidak banyak sedikit, la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Tak boleh nak mampu nak buat semua, mereka akan buat juga sedikit-sedikit, tapi makin ada penerapan Islam. Itu yang terbaik. Dan soalan yang terakhir, mengapa Allah jadikan tenaga batin lebih banyak pada perempuan, sedangkan yang wajib bagi nafkah batin adalah laki-laki, bukan orang perempuan? Habisnya tak datang beli soal. Macam kita ni pakai urut batin pula. Dia Allah ni maha adil. Kalau dia jadikan kerah belaka dalam rumah, rosaklah anak-anak. Batu Nabi Harun, Nabi Musa kerah, Nabi Harun lembut. Masa Nabi Musa ada, geng-geng Musa Samiri tak berani nak buat lembu mah. Bila Nabi Musa pergi ke Sinai, terima wahyu daripada Allah, tinggal Nabi Harun, kata puak-puak kapir ni, Musa tak ada, tinggal Harun dah datang. Mereka kumpul mah daripada orang kampung, buat lembu bunyi suara. Sembah lembu pula ramai-ramai. Kenapa? Ambil kesempatan kerah tak ada. Kalau ada Nabi Musa tak berani, maka Allah jadikan lembut dan kerah dalam sebuah rumah tangga. Apa dia? Ayah bekeng, faham? Mak lembut. Betul tak? Tengok anak main bawah, main basikal. Garik ramai Allah, dak musim lagi. Naik atas bawah rumah. Faham? Mak datang, adik naik abang naik mandi budak tu naik kau jongek. Tapi ayah mandi dengan basikal mandi bonyok. Faham lagi? Itu hikmah dia, faham? Cuma
Jadi kalau kita asing pula, orang puang ini lemah dari segi jasmani. Dia kekuatan dia batin. Kita lemah batin, kuat kita jasmani. Batu kita pergi berlawan, sukang mana pun wajib dia asingkan laki-laki perempuan. Kerana kalau capur menang lelaki semua. Lomba lari dia akan asing. Laki suku, puang suku. Nah, boxing asing, laki suku, puang suku. Akad berat, laki suku, puang suku. Bola, laki suku, puang suku. Apa? Kerana jasmani perempuan lemah. Tapi Tuhan jadikan dua perkara orang perempuan itu kuat, iaitu mulut dan batin nafsu. Sebab tu kalau pertandingan mulut tidak ada buat suku-suku. Contoh tandingan pidato. Tahu tak? Pidato tidak buat asing-asing. Capur laki puang. Biasa menang laki ke hak puang menang? Perempuan. Sebab itulah bila kita nak kahwin jangan senyum sangat. Kena menangis aja. Sebab apa? Mu orang tak tahu kala dia suka. Dak malam esok dak ada terima dak. Wadah tu mu kena ingat. Jangan suka saja, malam esok kamu akan duduk bersama ahli pidato. Faham tak? Faham tak? Juara pidato yang hebat mulutnya. Nampak? Tengok tu imam dia marah bini dia. Waktu bi ayat Quran, waktu bi adik kitab tunjuk. Bini dia buat akhirah gitu. Ada habis ah. Hebat kau faham. Betul tak? Bini dia jawab lagi. Tu imam baru baca ayat. Dah dia apa dia? Bini dia jawab sepatah je. Tidur sejik memang. Bawa dengan bawa nyamuk. Lagi 3 malam orang ingat ke nak tahajud dah balas dengan bini. Faham? Betul tak? Bukan sebab tu Allah tu adil. Nah, Allah tu adil. Tengok kalau tok kita dengan toki, tengok suara mana banyak? Tok ke toki suara? Tok. Dari pagi pas malam. Toki 2 hari dah dengar suara. Dah dengar senyap. Ada bomah tarik. Mana toki? Bukan kata tak ada bomah. Toki ada. Toki mungkin tu lah. Senyap gitu lah. Tu. Bila nak dengar suara toki, lembu masuk dalam pagar. Baru dengar. Sekali tu dia dengar. Minggu depan pula tunggu lembu mari pula. Nah, ada. Itu kelebihan orang puang mulut. Kapal syuting tidur habis. AJK mengusi, nampak tak? Mendah hari tidur sejik belaka. Ajipad tidur sejik. Tahu tak? Ke tak tahu? Mulut dia hebat. Jadi Allah jadikan ada yang lemah, ada yang lebih. Ada kurang, ada lebih. Wallahu alam. Kalau tidak banyak sikit kita dapat ambil manfaat daripada pengetahuan yang Allah titihkan kepada kita pada malam ini. Allahumma fa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.